Terima kasih. Datuk Seri ke mana, Datuk Seri? Ada umum dah. Datuk Seri ke mana? Ni nak pergi mana, Datuk Seri? Orang biro politik UMNO. Petang. Malam MT. Malam MT. MT pun PM akan ada di sana. Alright. Dia cakap dia nak. Okey. Hari ini 10 bulan Oktober tahun 2022, Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan pembubaran Dewan Rakyat setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana dengan keadaan yang ada sekarang bahawa adalah bagus atau masa yang tepat jika berterusan diasas kepada Perdana Menteri untuk pembubaran Dewan Rakyat. Saya percaya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri dah mengambil kira kepentingan rakyat, kepentingan parti dan terpenting kepentingan demokrasi dalam negara ini. Kita semua sedia maklum bahawa apa yang berlaku hari ini adalah kepanjangan daripada masalah satu, Barisan Nasional atau UMNO tewas dalam pilihan raya 2018, di mana pemimpin-pemimpin politik mereka termasuk presidennya kemudian jadi bekas presiden Datuk Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak, timbalannya, dan kemudian presiden parti itu Dr. Ahmad Zaid Hamidi didakwa ke mahkamah dalam berbagai-bagai tuduhan. Tak ada satu orang pun pemimpin UMNO yang menghadapi satu tuduhan. Banyak tuduhannya. Dan kemudian itu menghadapi masalah Sheraton Move ataupun pergerakan Sheraton yang menubuhkan kerajaan campuran antara UMNO dan musuh ketatnya Parti Bersatu Bangsa Malaysia, Bumi Putera Malaysia ataupun Parti Bersatu, dan juga dengan PAS, dan juga dengan GPS dan juga GRS. Dari itu apa yang kita lihat sekarang ini, berlakunya pembubaran Dewan Rakyat ini, saya rasa Datuk Seri Ismail Sabri berpendapat adalah langkah bijak baginya untuk menyelesaikan komplot politik yang berpanjangan ini. Pada saya tidak ada masalah apa-apa pada Datuk Seri Ismail Sabri jika BN UMNO tewas. Beliau akan kekal sebagai bekas Perdana Menteri dan mendapat kemudahan sebagai bekas Perdana Menteri dari segi akta pensiunnya. Dari itu kita tak membincangkan bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini satu kehendak peribadinya, tetapi dia diasas oleh pemimpin-pemimpin atasannya dari UMNO untuk membubarkan Dewan Rakyat. Hari ini Dewan Rakyat akan dibubarkan dalam masa 60 hari, iaitu 2 bulan dari sekarang akan berada akan diadakan pilihan raya untuk mengembalikan mandat rakyat balik. Persoalannya sekarang ini ialah kenapakah Dewan Undangan Negeri yang lain tidak ikut serentak?
Kalau ikut tradisi UMNO dan Barisan Nasional, jika telah dibubarkan, maka beberapa negeri ikut sama serentak. Ini mungkin disebabkan Sabah dan Sarawak, Johor dan Melaka telah pun mengadakan pilihan raya awal yang masih lagi tempohnya berbaki 3 tahun lagi. Dari itu tidak ada keperluan bagi 4 negeri ini dibubarkan. Kemudian itu kerana Parti Perikatan Nasional yang dalamnya ada PAS dan memerintah bagi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu sudah pasti tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri dia. Jadi sudah menjadi 7 negeri. Kemudian itu menjadi 7 negeri. Kemudian itu ada lagi 3 negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi sudah menjadi 10 negeri tidak akan membubarkan Dewan Negeri masing-masing. Yang akan bubar hanya 3 negeri UMNO yang diperintah oleh Barisan Nasional UMNO, Perlis, Perak dan Pahang. Ini pun belum pasti mereka mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi itu kali ini kita akan melihat satu pilihan raya peringkat parlimen sahaja di beberapa buah negeri dalam Malaysia ini. Dari itu kita melihat bahawa bagaimanakah waktu berkempen ini. Tuan Farouk tanya, kenapa Yang di-Pertuan Agong perkenankan PRU 15 ini diadakan? Yang di-Pertuan Agong berpendapat mungkin bahawa jika itu permintaan Perdana Menterinya, dia terpaksa perkenankannya dengan tidak ada menolak, kerana baginda pun mungkin berpendapat bahawa masalah politik ini dengan 2 kali tuanku berdepan dengan masalah SD, setelah akuan bersumpah bagi menubuhkan kerajaan yang memalukan Malaysia sebagai sebuah negara sistem demokrasi ini, maka baginda tuanku bersetuju atau berkenan, maka bubarkanlah Dewan Rakyat ini dan adakan pilihan raya. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini perlu diadakan sekarang. Kononnya bagi tujuan menghalang bagi parti pembangkang khasnya daripada Pakatan Harapan untuk berucap membahaskan bajet 2023 ini. Kerana jika pembahasan bajet ini diteruskan juga, maka dengan sendirinya pihak Pakatan Harapan sebagai yang pernah memerintah selama 22 bulan, mereka mempunyai maklumat yang cukup untuk membongkar beberapa rahsia penyelewengan, ketidaktelusan dan juga mungkin bagaimanakah berlakunya projek-projek Gajah Putih yang tidak dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional dahulu dan menyebabkan kerugian bukan jutaan ringgit, berbilion ringgit. Dari itu, untuk nak mengelakkan pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan dan sekutu yang lain membongkar akan keburukan kerajaan BN sewaktu memerintah dalam pembahasan bajet ini, maka Parlimen Dewan Rakyat ini dibubarkan. Maka terhentilah segala apa perkara yang hendak dicakap oleh ahli Parlimen dari Pakatan Harapan dan sekutu pembangkang yang lain, tak boleh dibuat. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar live saya, itu satu perkara. Dua perkaranya seperti mana saya dah jelaskan, bahawa Presiden partinya sendiri
Dr. Ahmad Zahid Hamidi belum lagi dihukum. Dan saya telah menjelaskan secara terperinci, secara amnya, bukan terperinci, bahawa jika berlaku pembubaran Dewan Rakyat ini, maka kluster mahkamah seperti Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Mat Legam dari Baling, saya nak sebut nama dia pun tak mahu sekarang, setelah Agung UMNO Dr. Ahmad Mazlan, dan beberapa orang lagi seperti Bung Mokhtar dari Sabah, boleh bertanding lagi kerana mereka belum lagi dihukum oleh mahkamah. Dari inilah dia untuk dipahamkan oleh dipahamkan oleh orang ramai, rakyat, kenapa mereka nak adakan pilihan raya. Jadi pilihan raya ini terpaksa dilakukan, parlimen dibubarkan, ialah kerana untuk membolehkan lagi kluster mahkamah macam Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertanding, dan hanya yang tidak boleh lagi bertanding selepas ini ialah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, kan dia telah pun dihukum 12 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah dia. Kasturi adalah daripada darah kita. $372.3 bilion, iaitu 20.5% daripada KDNK. Soalan awal dulu, dari mana kita nak dapat sumber ni, Prof? Mohon sedikit pencerahan, Prof Jomo. Terima kasih, Saudara Anwar. Soalnya seperti jawapannya seperti dalam beberapa 2 dasarwasa yang lalu, pinjam, terus pinjam. Soalnya bagaimana nak pinjam dari mana? Kebanyakannya dipinjam daripada rakyat Malaysia sendiri, dan ada sebahagian yang dipinjam dari luar negeri. Dan kalau kita lihat dari segi pinjaman ni, pinjaman Malaysia ni telah banyak meningkat, terutama sekali dalam satu dasarwasa yang lalu. Dan kita dapati bahawa apa yang telah berlaku dalam satu dasarwasa yang lalu, banyak pinjaman yang dilakukan bukan dalam belanjawan, tetapi di luar belanjawan, iaitu melalui syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan ataupun yang dikuasai oleh kerajaan yang dinamakan GLC. Dan syarikat-syarikat ini meminjam duit yang dijamin oleh kerajaan. Tetapi dalam sistem yang ada di Malaysia ni, kita dapati bahawa pinjaman-pinjaman ini tidak dibawa ke Parlimen, tidak dibawa kepada Dewan Rakyat, apalagi Dewan Negara, dan tidak dibincang oleh mana-mana wakil rakyat. Jadi kita dapati bahawa sebahagian besar daripada pinjaman ini di luar perhatian orang ramai, kerana tidak sampai kepada dewan-dewan perundangan yang sepatutnya membicarakan ini. Dan ini sesuatu kelemahan yang ada, di mana kita dapati bahawa terutama sekali dalam satu dasarwasa yang lalu, pinjaman ini terutama sekali untuk apa yang dikatakan projek-projek infrastruktur ini telah di luar perhatian orang ramai, di luar pengawasan orang ramai. Dan ini satu bahaya yang cukup besar. Jadi apa yang kita dapat dalam proses belanjawan ini adalah hanya sebahagian daripada ceritanya. Ada pula sebahagian lagi yang belum diketahui orang ramai, seperti kita dapat lihat dalam kes 1MDB ataupun dalam kes ECRL yang melibatkan pinjaman puluhan juta, puluhan bilion, ya, puluhan bilion, ya.
Jadi kita dapati bahawa pinjaman-pinjaman ini yang dijamin kerajaan dan akhirnya dibayar oleh rakyat adalah di luar perhatian orang ramai, ada di luar perhatian wakil rakyat. Dan trend ini telah banyak berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Prof, tambahan sedikit soalan. Prof menyatakan yang bahawa pinjaman kepada rakyat dan juga kepada JLC, dan kita melihat yang bahawa trend yang berterusan, traditional revenue stream kita, Petronas, saya rasa duit mudah yang untuk dipinjam oleh kerajaan dalam keadaan minyak setum yang meningkat naik. Apa implikasinya, Prof, kalau boleh sedikit pencerahan kepada masyarakat sekiranya defisit perbelanjaan sebegini diteruskan, perbelanjaan pinjaman kepada JLC tertentu, pinjaman yang dijamin oleh kerajaan, apa impaknya? Mungkin sepintas lalu. Saya rasa kita harus bezakan antara perusahaan-perusahaan yang dimiliki kerajaan. Petronas merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki pemerintah, tetapi ada pendapatan yang agak besar. Ya. Jadi terutama sekali sekarang dengan bila harga minyak dan gas melambung tinggi, jadi pendapatan itu cukup lumayan. Tetapi yang saya maksudkan adalah syarikat-syarikat yang lain, yang kononnya dikatakan akan mendatangkan pendapatan, tetapi kita semua tahu bahawa pendapatan itu tidak mencukupi untuk menutup kos membinanya, apalagi untuk mengoperasikannya. Misalnya kalau kita lihat apa yang diramalkan, ya, untuk misalnya ECRL, kemungkinan besar kos untuk membawa train, untuk menjalankan train itu daripada Kota Baru sampai ke Pelabuhan Klang tidak akan tidak dapat menutup kos itu juga. Ya, itu ramalan yang terdapat, tetapi oleh kerana orang ramai tidak tahu, kerana ini tidak dibawa ke parlimen, tidak diumumkan ke parlimen. Oleh demikian, saya rasa ini sesuatu yang cukup boleh dikatakan macam menutup bangkai lah, ya, yang menjadi satu masalah besar yang terus akan melemahkan ekonomi Malaysia pada masa depan, terutama sekali memandangkan apa yang telah banyak berkembang dalam satu dasawasa yang lalu, lebih kurang sejak tahun 2009-2010. Dr. Abu Hafiz, kita melihat yang bahawa apa yang dinyatakan oleh Prof Jomo itu bukan sesuatu yang kecil untuk kita kesampingkan, namun ia sesuatu yang besar yang perlu dinilai. Tapi dalam masa yang sama kita juga melihat masyarakat seolah-olah melihat apa yang diterima pada waktu ini, lollipop pada waktu ini, gula-gula pada waktu ini, pemberian pada waktu ini, dedak pada waktu ini merupakan sesuatu yang dapat meredakan sedikit kesakitan mereka dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Mereka memerlukan cash transfer, sudah pasti. Namun dalam masa yang sama, sumbernya daripada sumber yang agak membahayakan kesihatan ekonomi negara ini. Mohon sedikit pandangan Dr. Abu Hafiz. Terima kasih Saudara Anwar dan juga Prof Jomo. Saya kira apa yang kita selalu bincangkan, saya kira trend kebimbangan para ahli ekonomi terhadap gaya perbelanjaan dan gaya berbelanja kerajaan Malaysia ini saban tahun menjadi concern oleh para ahli ekonomi. Saya kira Prof Jomo secara konsisten memberikan ingatan dan ramai tokoh-tokoh ekonomi yang lain mengingatkan supaya kerajaan tidak bernafsu besar dalam berbelanja. Namun pada waktu ini, pada ketika ini kita tahu selari dengan tajuk yang kita akan bincangkan, yang cuba kita kupas pada malam ini, iaitu berkaitan dengan bajet dedak pilihan raya, sudah tentu sesuatu yang
amat diperlukan oleh kerajaan kerana ini adalah sudah pasti dan sewajibnya adalah belanjawan yang terakhir sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-15. Sebab tarikh matang pilihan parlimen ini paling lewat sekitar bulan 6, bulan 7 ataupun bulan 8. Jadi tidak mungkin dia sampai kepada pembentangan belanjawan 2024. Maka ini perlu untuk menarik perhatian seluruh daripada rakyat bagi memberikan kredit ataupun memberikan pujian kepada kerajaan memerintah. Baik. Cuma literasi keekonomi, literasi perbelanjaan, gaya perbelanjaan kerajaan itu bukan menjadi satu benda yang mudah dihadamkan oleh rakyat. Sebab dahulu, sebagai contoh, kes 1MDB sebagai contoh, ia memerlukan waktu yang lama bagi ia difahami, diterima dan menyebabkan kegusaran dan kemarahan rakyat Malaysia terhadap skandal 1MDB. Kerana begitu banyak, kalau kita katakan memberikan ingatan kepada kerajaan ataupun meminta kerajaan berjimat, bermaksud perbelanjaan itu perlu dikecilkan. Bila perbelanjaan itu perlu dikecilkan, bermaksud banyak subsidi mungkin, gaya belanja kerajaan itu perlu dikurangkan. Dan ini sudah tentu free cash yang didapati oleh rakyat itu terpaksa untuk dihentikan ataupun dikurangkan, tidak membawa kegembiraan kepada rakyat. Maka apabila tabiat-tabiat itu diteruskan, mereka perlu tahu, terutama anak muda, yang ini selalu saya sebutkan kepada anak-anak muda, belanjawan negara yang membawa kepada defisit secara konsisten, saya ingat puluhan tahun ini, bukan bermaksud satu keuntungan buat kita, tetapi ia adalah satu hutang yang perlu untuk dibayar. Sama ada ia perlu dibayar melalui belanjawan tahun-tahun hadapan, ataupun hutang itu akan berkelanjutan sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tatkala kerajaan sudah pun tidak mampu untuk mempelbagaikan hasil negara, untung negara, satu-satunya cara untuk mendapatkan cash yang cepat daripada rakyat selain daripada meminjam adalah dengan